Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bertemu untuk kuliah Tazkiyatun Nafs berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayid Syaitan karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, yang mana kita berhenti pada isu ataupun jawapan Imam Ibn Qayyim rahimahullah terhadap syubhat ahli waswas, golongan yang terkena waswas. Baik, jadi kita sambung pada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Balau abqahu ala halihi hatta tujma' al-ummah ala tahrimihi wa ikhrajihi amman huwa halalun lahu أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك لكان قد عمل بالاحتياط. Baik, ini berkenaan dengan golongan yang waswas. Mereka memberi alasan untuk berhati-hati, untuk menjustifikasikan waswas mereka. Sedangkan sikap ataupun alasan berhati-hati, ihtiyat, alasan berhati-hati mereka itu jelas mukhalafah, menyanggahi sunnah, tidak langsung menepati as-sunnah. Baik, jadi kata Imam Ibn Qayyim di sini, dia lepas pada apa? Dia kata ini berkenaan dengan mufti. Ini dia bagi Imam Ibn Qayyim bagi contoh berkenaan dengan mufti yang memberi fatwa dengan tergesa-gesa dalam isu, contohnya macam isu talak. Talak orang yang terpaksa atau orang yang dipaksa, talak bagi talak sukran, talak orang mabuk, talak 3 sekaligus, dengan talak dengan mujarradin niyah, talak dengan semata-mata niat. Ini semua isu-isu yang berkait dengan syubhat ahli waswas. Jadi mereka memberi syubhat-syubhat ini, mereka mendakwa bahawasanya hukum yang dijatuhkan oleh seorang mufti itu dalam isu-isu ini adalah satu bentuk ihtiyat, satu bentuk berhati-hati. Ini kita dah, maksud kita kita ulang balik yang sebelum ni supaya kita dapat kesinambungan tu kita dapat nampak jelas lah. Baik, jadi kata Imam Ibn Qayyim, sebelum tu dia kata fa'aina al-ihtiyatu hahuna, kan, di manakah sikap berhati-hati di sini. Bal law abqahu ala halihi hatta tujma' al-ummah ala tahrimihi wa ikhraj man huwa halalun lahu. Bahkan ataupun justru jika dia membiarkan masalah tersebut sampai umat bersepakat mengenai keharamannya, maknanya sehinggalah dia jumpa pendapat ulama, maknanya dia tak tergesa-gesa dalam memberikan fatwa, sehinggalah dia membiarkan masalah tersebut sampai umat bersepakat mengenai keharamannya, sampailah dia dapat jumpa pendapat yang ijma' ataupun yang tak menyalahi ijma' ulama, atau dia mengetahui burhan, atau au ya'ti burhanun minallah wa rasuluhu ala dhalik wa rasulihi ala dhalik, atau datang kepadanya bukti, yakni dalil daripada Allah dan Rasulnya akan isu atau masalah tersebut, lakana qad amila bil ihtiyat, maka sudah tentulah itulah yang disebutkan, yang kita boleh sebut sebagai sikap berhati-hati. Maknanya kalau
seorang mufti itu dia tergesa-gesa dalam memberi fatwa tanpa dia merujuk kepada fatwa ulama yang sebelumnya, ataupun tanpa dia merujuk dalil, tanpa dia mengetahui tentang apa yang disepakati dan apa yang tidak disepakati. Maknanya dia kena tahu. Itu maksud Imam Ibn Qayyim, walau bal law abqahu ala halihi hatta tujma'al ummah ala tahrimihi wa ikhraji amman huwa halalun lah. Maknanya kalaulah dikekalkan masalah tu, dia biarkan masalah yang ditanya kepada dia, tak kiralah isu apa pun, tapi dalam konteks ini Imam Ibn Qayyim saja bagi isu yang macam perlukan kepada apa kita kata penelitian dan perincian. Macam contoh hukum talak kan, talak dalam keadaan talak orang yang dipaksa, talak mukrah, talak sukran, talak orang yang mabuk, kemudian talak orang yang talak tiga apa yang dihimpunkan sekaligus. Maknanya talak apa lagi, bimujarradin niyah, orang yang hanya bagi alasan niat untuk talak. Semua itu isu-isu ni adalah isu yang perlu diperincikan. Maknanya perlukan kepada perincian. Sebab itu kata di sini, kalaulah dia membiarkan hal, yakni isu tersebut, sehingga dia mendapati ada ijma' yang mengharamkannya ataupun yang mengeluarkan apa kita kata sesuatu itu yang keputusan itu menunjukkan kehalalan, menunjukkan halalnya sesuatu perkara, atau datang kepadanya burhanun minallah wa rasulih, yakni dalil ataupun jelas pada dia dalil, maka itulah baru kita layak panggil berhati-hati. Maknanya kalau dia seseorang apabila ditanya satu fatwa, dia bertindak dengan tergesa-gesa tanpa dia mengetahui tentang perincian masalah, tanpa mengetahui tentang dalil, tanpa mengetahui tentang apa yang disepakati, apa yang merupakan ijma' dan apa yang tidak, yang ada khilaf, perincian-perincian lain, apakah adakah khilaf itu adalah khilaf yang dalam isu yang khilafun sa'ir atau ghairu sa'ir, khilaf yang dibenarkan ataupun khilaf yang tidak. Adakah itu termasuk dalam khilafut tadad, khilaf yang kontradik ataupun menyelisihi antara satu sama lain, ataupun khilaf tanawu'. Semua tu benda-benda tu perlu diperhatikan, dan itulah baru dinamakan berhati-hati. Maknanya baru dinamakan berhati-hati. Kan? Samalah, bukan setakat hukum berkenaan talak, hukum dalam semua, hukum dalam syarak, hukum dalam syariat. Termasuklah kita nak menjatuhkan hukuman kepada individu. Seseorang itu ahli bid'ah atau tak, termasuk. Perlukan perincian. Dia tak semudah kita tengok orang tu duduk gitu sikit, orang tu cakap gini sikit, tu ahli bid'ah. Itu bukan. Itu maknanya tak dipanggil berhati-hati. Kan? Yang berhati-hati ni orang yang maknanya dia pastikan benda tu adalah isu yang dia tahu tentang asal ataupun usulnya, dia tahu tentang keadaan perincian, dia tahu juga tentang perbezaan khilaf, dan dia tahu apa masalah yang sudah berlaku ijma' dan apa yang tidak, kemudian perincian-perincian. Dan itulah baru kita layak panggil dia ihtiyar. Wa nassa ala mithli dhalika al-Imam Ahmad fi talaqi sukran. Faqala fi riwayat Abi Talib, walladhi la ya'muru bit talaq fa innama ata khaslatan wahidah, walladhi ya'muru bit talaq qad ata khaslatain harramaha alayh wa ahallaha li ghairi. Fahadha khairun min hadha, fala yumkinu al-ihtiyat fi wuqu'i at-talaq illa haitsu ajma'atil ummah aw kana hunaka nassun 'anillahi wa rasulihi yajibul masiru ilaih. Baik. Dan dinaskan atas hal tersebut oleh Imam Ahmad, yakni berkenaan dengan isu talak orang yang mabuk. Orang yang dia mabuk, dia jatuh talak pada isteri dia. Baik. Dalam riwayat yang dikemukakan oleh Abu Talib,
fi riwayat Abi Talib. Dia berkata, mufti yang tidak memerintahkan jatuhnya talak bererti dia melakukan satu keputusan. Sedangkan mufti yang memerintahkan jatuhnya talak, maka dia telah melakukan dua keputusan, iaitu mengharamkan wanita itu untuk seseorang dan menghalalkannya untuk yang lain. Jadi mufti pertama lebih baik daripada mufti kedua. Kenapa? Tidak mungkin berhati-hati mengenai jatuhnya talak tersebut kecuali bila umat telah bersepakat akan ditemukan nas daripada Allah dan Rasulnya yang harus diikuti. Maksudnya kat sini dibagikan dua contoh. Mufti, pertama mufti tu orang tanya dia, seorang yang mabuk, dia balik rumah, dia jatuhkan talak pada isteri dia. Adakah jatuh talak atau tak dalam keadaan dia mabuk? Mufti yang pertama kata tak jatuh. Mufti yang kedua kata jatuh. Mufti yang pertama dia telah menjatuhkan seseorang pada satu keputusan. Makna keputusan dia tak jatuh lah. Mufti yang kedua pula telah menatijahkan dua keputusan. Maknanya satu keputusan jatuh talak, satu kita kata bila jatuh talak maknanya diharamkan wanita itu untuk lelaki tersebut. Dan dia menghalalkan wanita itu untuk lelaki yang lain. Apa dia punya impak dia? Implikasi dia. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, fahadha khairun min hadha. Fahadha khairun min hadha. Yang mufti yang pertama tu lebih baik daripada mufti yang kedua. Kerana tidak mungkin akan berlakunya sifat berhati-hati dalam terjatuhnya dalam isu ini, yakni terjatuhnya talak, wuku' talak, melainkan perlu didatangkan dalil yang telah disepakati oleh ummah, maknanya disepakati oleh ulama, ataupun sesuatu yang di sana ada nas daripada Allah dan Rasulnya yang wajib diikuti. Maknanya tak ada lah, maknanya betul lah yang kata tak jatuh tu sebab dia mabuk, kan? Sebab dia mabuk. Dan orang yang mabuk hilang akalnya, kan? Dan orang yang hilang akalnya maknanya balik pada hadis Nabi SAW, apa dia hadis berkenaan dengan diangkat pena, rufi'al qalam an thalath, apa dia, iaitu terangkatnya pena catatan amalan. Apa dia disebutkan rufi'al qalam an thalathatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis saghir hatta yahtalima wa anil majnun hatta ya'qila. Yakni diangkat pena itu, ini catatan daripada tiga golongan. Yang pertama iaitulah daripada orang yang tidur sehinggalah dia terjaga. Orang yang kecil sehinggalah dia ihtalama, sehinggalah dia baligh. Dan orang yang gila sehinggalah dia berakal. Maknanya tak jatuh lah. Orang yang mabuk tu dia masuk dalam orang yang hilang akal. Hilang akal. Wa 'anil majnun hatta ya'qila. Hatta ya'qila. Baik. Qala syekhuna wal ihtiyatu hasan ma lam yufdi bi sahibihi ila mukhalafati sunnah. Fa idza afdha ila dhalika fal ihtiyat tarku hadzal ihtiyat. Baik. Kata Syekh kami, sikap berhati-hati merupakan tindakan yang baik selama mana tidak menjatuhkan pelakunya,
tidak membawa pelakunya itu kepada menyelisihi sunnah. Jika sikap berhati-hatinya itu menyebabkan dia menyelisihi sunnah, maka yang sepatutnya dia harus meninggalkan sikap berhati-hati itu. Yang sikap berhati-hati yang menyalahi sunnah. وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله الإثم ما حاك في صدري فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان على بطلان الوسواس. Dan dengan ini maka terkeluarlah alasan jawapan daripada apa kita kata jawapan bagi mereka yang berhujjah dengan sabda Nabi SAW. Maksudnya terbantahlah alasan mereka yang menggunakan hadis Nabi SAW, barang siapa meninggalkan syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan syubhat mereka menggunakan sabda Nabi SAW, tinggalkanlah apa yang diragukan ataupun apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Maknanya itu alasan yang mereka guna untuk mereka kata mereka berhati-hati ataupun mereka kata mereka was-was, ataupun mereka tak kata mereka was-was, mereka kata mereka berhati-hati. Mereka guna alasan hadis Nabi, Nabi suruh tinggalkan perkara syubhat. Ya, man taraka syubhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi, kata Imam Ibn Qayyim. Jadi orang siapa yang meninggalkan syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan juga hadis Nabi yang mereka berpegang dengan hadis ni, tinggalkan apa yang yang meragukanmu dan menuju kepada apa yang tidak meragukanmu. Juga dalil yang mereka gunakan, dosa itu adalah apa yang meragukan hatimu. Al-ithmu ma haka fi sadri wa karihta an yattali'a 'ala an-nas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka ketiga-tiga hadis di atas merupakan hujah yang paling kuat untuk membatalkan was-was. Maknanya apa yang mereka lakukan, was-was yang mereka datangkan dengan memberi alasan hati-hati. Mereka kata mereka bukan was-was, mereka kata mereka berhati-hati. Baik, apa isunya bila kita katakan dalil yang mereka gunakan sebenarnya itu adalah dalil yang menjadi hujah ke atas mereka. Bukan hujah yang membela mereka, tetapi hujah yang membantah mereka. Kerana Nabi SAW menyebutkan tentang sifat berhati-hati bukan bermaksud kita menyelisihi sunnah. Bukan bermaksud kita menjatuhkan diri kita kepada perkara yang berlawanan dengan sunnah. Sikap kita meninggalkan perkara yang syubhat bukan sampai tahap kita terjebak di dalam perkara yang menyelisihi sunnah. Contohnya, anda bagi contoh, mungkin kita tak apa nampak sangat lagi. Contoh orang yang bagi alasan tinggalkan syubhat, lalu dia terjebak dalam menyelisihi sunnah. Contohnya, individu yang meninggalkan makan daging. Dia tak mau makan daging kerana dia kata daging sekarang ni was-was. Dia kata daging sekarang ni was-was, tak tahu sembelih ke tak sembelih. Ada cok halal ke, ada tak cok halal ke, jakim halal punya ke, bukan jakim ke apa ke, tetap was-was dia kata. Lalu dia meninggalkan daripada makan daging. Perbuatan dia meninggalkan makan daging maknanya apa? Dia mengharamkan sesuatu yang halal. Lalu dia bagi alasan kononnya ihtiyat. Ini tak boleh. Maknanya ini salah. Ini salah. Kan?
Maknanya sampai tahap dia tidak langsung makan daging. Maksudnya habis semua dia was-was lah. Ini point dia was-was ni. Sampai tahap dia tinggalkan makan daging terus. Dia kata saya jadi vegetarian dia sekarang. Dia kononnya berhati-hati, tak mau terjebak dalam benda yang haram, tetapi dia telah terjebak dalam benda yang lebih dahsyat. Benda yang haram juga. Kerana dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Macam orang yang aktivis alam sekitar, bila dia orang sebut tentang dia orang nak buat kempen untuk membersihkan lautan daripada pencemaran. Kan ada kan kempen-kempen tu. Jadi akhir sekali dia buat kempen tak makan ikan. Diharamkan diri dia daripada makan ikan. Dia kata kalau tangkap ikan, kalau kita makan ikan, nanti laut akan cemar. Laut akan tercemar, laut akan rosak, laut bla 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 bla. Jadi kita tak payah makan ikan. Ini kita kata macam tu, samalah. Maknanya dia terjebak dalam, dia berhati-hati tetapi dia terjebak dalam perkara yang haram. Perkara yang bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan agama. Kan? Bercanggah dengan agama. Sama juga orang yang dia kata, orang yang dia tak mau kahwin. Dia kata alasan dia takut tanggungjawab. Dia takut dia mengabaikan tanggungjawab. Jadi dia berhati-hati tak mau kahwin. Dia tak ada alasan-alasan yang dibenarkan syarak. Contoh, ada benda-benda yang boleh, perkara-perkara yang boleh mengharus ataupun menjadikan seseorang itu menjatuhkan dirinya pada hukum yang 5, wajib, harus, haram, makruh, sunat, iaitu berkait dengan perkahwinan kan. Macam haram contohnya bila dia seorang yang bila dia dia berkahwin tu memang boleh memudaratkan isterinya dari sudut penyakit ke ataupun dan sebagainya lah, dan saya akan dengannya. Itu lain cerita. Tetapi yang ni yang dia saja-saja, maknanya dia bagi alasan kononnya dia nak berhati-hati sehingga dia mengharamkan ke atas diri dia perkahwinan, contoh. Lalu dia pun nak menjadi seperti orang-orang yang tidak berkahwin tetapi memberikan alasan kononnya nak beribadat dan sebagainya. Ini yang Nabi SAW tegur para sahabat. Sebahagian sahabat yang mereka nak bagi alasan itu, kononnya mereka nak berhati-hati, kononnya mereka nak beribadat dan sebagainya. Nabi kata ana tazawwajun nisa wa atazawwajun nisa, ana usalli wa ana aqumul lail wa anam, wa ana asumu wa uftir, wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku bangkit malam solat dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka, aku makan. Dan aku menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan di kalanganku. So Nabi SAW marah kan, maksudnya Nabi bagi teguran. So kita kata itu kita kata ada orang yang dia bagi alasan untuk berhati-hati tetapi akhir sekali terjebak, sikap berhati-hati dia tu menyebabkan dia terjebak dalam perkara yang haram atau perkara yang menyelisihi sunnah. Baik. Fa inna syubhat ma yashtabihu fihi al-haq wal batil wal halal wal haram ala wajhin la yakunu fihi dalilun ala ahadi al-janibain aw tata'arad al-amaratan indahu fala تترجح في ظنه إحداها فيشتبه عليه هذا بهذا فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلي. Baik, apa maksud syubhat? Kata Imam Ibn Qayyim, syubhat itu adalah apa yang mengandungi kekaburan. Ma yashtabihu, yang tidak jelas. Fil haqqi wal batili. Fihi al-haqqi wal batil. Fihi al-haqq wal batil. Fa inna syubhat ma yashtabihu fihi al-haqq wal batil. Syubhat itu apa yang mengandungi kekaburan. Perkara yang tak jelas antara hak dan batil, halal dan haram.
di mana tidak ada dalil yang menjelaskan keadaan ataupun kedua hal yang berlawanan itu. Ala wajhin la yakunu fihi dalilun ala ahadil janibain. Maknanya syubhat tu dia mesti perkara yang tidak jelas, samar antara hak dan batil, antara halal dan haram, yang tidak ada dalil yang menunjukkan kedua-dua perkara yang berlawanan itu. Ataupun tidak ada seseorang itu dia melihat dua perkara itu bercanggah, berlawanan, sehingga dia tidak dapat membuat tarjih. Fala tatarajjah fi dhannihi ihdaha. Dia tak dapat nak menetapkan keputusannya mana satu yang halal, mana satu yang haram, mana satu yang hak, mana satu yang batil. Fayashtabihu alaihi hadha bihadha. Maka samarlah ke atasnya ini dan itu. Perkara ini dan perkara itu. Perkara ini dan perkara ini. Maknanya menjadi samarlah kepadanya akan hal tersebut. Maka fa'arsyadahu Nabi SAW ila tarkil mustabih. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya meninggalkan perkara yang samar itu. Wal'udul ilal wadihil jali. Dan kembali, kita kata mengambil yang jelas. Mengambil perkara yang jelas. Maknanya sama macam kita meninggalkan mutasyabih, kita menuju kepada yang perkara yang jelas, perkara yang muhkam, perkara yang jelas. Maknanya kita tak boleh pergi kepada meninggalkan perkara yang tak jelas tu dan kita berpegang dengan perkara yang tak jelas tu. Kita tak kembali kepada perkara yang jelas. Kan? Wa ma'lumun anna ghayatal waswas an yashtabiha ala sahibihi hal huwa ta'atun wa qurbah am ma'siyatun wa bid'ah. Hadha ahsan ahwalihi والواضح الجلي هو اجتماع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنه للأمة قولا وعملا فمن أراد ترك شبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك إذ قد بينت بالسنة أو بينت بالسنة أنه تنطع وغلو فالمسير إليه ترك للسنة وأخذ بالبدعة ترك لما يحبه الله ويرضاه وأخذ ترك لما يحبه الله ويرضاه وأخذ بما يكرهه ويبغضه ولا يتقرب به إليه البتة فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه فهذا هو الذي يحيق في الصدر ويتردد في القلب وهو حواز القلوب حواز القلوب. Baik. Maka kata Imam Ibn Qayyim, sudah menjadi perkara yang dimaklumi. Orang yang terkena syubhat ini, terkena orang yang kita kata kemuncak bagi was-was ini adalah seseorang individu itu dia menjadi samar untuk menentukan sesuatu perkara. Yashtabiha ala sahibihi. Maknanya kesamaran tu berlaku pada pelakunya. Yakni orang yang was-was ni, kemuncak was-was ni dia akan berlaku apabila seseorang individu itu dia menjadi samar, menjadi tidak jelas dalam menentukan sesuatu perkara. Adakah perkara tersebut itu adalah ketaatan dan juga perkara yang mendekatkan diri kepada Allah ataupun maksiat dan bid'ah? Adakah perkara itu halal atau haram? Sebelum ni kan, ini adakah perkara itu ketaatan atau maksiat? Adakah perkara itu ibadah ataupun bid'ah? Maksiat atau bid'ah? Ini adalah keadaan was-was yang ahsanu ahwalihi, yang maknanya yang paling baik lah. Maknanya yang dalam banyak-banyak was-was yang teruk, yang ni yang paling baik. Maksudnya maknanya kena adil lah. Maknanya was-was tu pun yang paling baik, maknanya dia ada kebaikan pada was-was tu apabila dia menjadi samar untuk menentukan sesuatu tu baik atau buruk. Itu paling baik lah, maknanya sebab dia akan membuat keputusan. Maknanya dia dapat bezakan lah, ada kebaikan dan keburukan, ada ketaatan dan kemaksiatan, ada sunnah dan bid'ah. Tapi still masalah lah bila dia tak boleh buat keputusan.
Wal wadihul jali huwa ijtima'u tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil ummah qawlan wa amalan. Baik. Sedangkan yang jelas dan terang adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang tu yang jelasnya. Ikut sunnah Nabi lah, kan? Itu jelas. Itu tak ada kita kata keraguan. Tidak ada kesamaran. Faman arada tarku syubhat adila an dhalika al-mushtabih ila hadha al-wadih. Barang siapa yang nak meninggalkan perkara yang kabur, perkara yang kita kata perkara yang tidak jelas, barang siapa yang nak menghindari perkara yang sama, perkara yang syubhat, hendaklah dia beralih kepada jalan yang telah jelas ini. Adila an dhalika al-mushtabih ila hadha al-wadih. Fa kaifa wala syubhatun bihamdillahi hunaka. Baik. Padahal bukankah dalam masalah tersebut tidak ada syubhat? Maknanya siapa yang nak hindarkan diri dia daripada syubhat, hendaklah dia beralih kepada jalan yang telah jelas ini, yakni jalan sunnah. Sunnah. Dan tak ada lagi, bukankah dalam masalah tersebut tak ada lagi syubhat? Bukankah dengan kita ikut sunnah tu ada syubhat lagi ke nak kena tak apa kita kata nak ikut sunnah ni ada syubhat tak? Sunnah tu ada syubhat tak? Jalan sunnah tu ada kesamaran tak jalan sunnah ni? Tak ada kesamaran. Apa yang Nabi SAW tunjukkan, apa yang para sahabat tunjukkan, itu jalan sunnah. Ada kesamaran lagi ke? Tak ada lah. Itu maksud Imam Ibn Qayyim. Fa kaifa wala syubhah bihamdillahi hunaka. Macam mana, bagaimana dia nak apa ragu-ragu ataupun rasa was-was lagi ataupun rasa sama-sama lagi, sedangkan tak ada syubhat dah, tak ada kesamaran dah, tak ada dah kesamaran dengan segala puji bagi Allah di sana, yakni pada jalan yang jelas. Idh qad buyinat bis sunnah annahu tanatta'a wa ghulu. Dalam ni tengok dia cakap ai thabata. Dalam sebahagian nuskhah disebut idh qad thabata bis sunnah annahu tanatta'a wa ghulu. Fal masiru ilahi tarkun lis sunnah wa akhdhu bi bid'ah. Baik. Bahkan berdasarkan sunnah maka boleh dipastikan bahawa was-was merupakan perbuatan yang termasuk dalam berlebih-lebihan, tanattu', dan ghulu, melampaui batas di dalam agama. Sesiapa yang mengikutinya bererti dia telah meninggalkan sunnah dan telah mengambil bid'ah, telah melaksanakan bid'ah, meninggalkan apa yang dicintai dan diredai oleh Allah, mengambil apa yang dibenci dan dimurkainya, dan hal ini tidak boleh dijadikan sebagai jalan, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mendekatkan diri kepada Allah itu hanya boleh kita lakukan dengan melaksanakan apa yang telah disyariatkannya, bukan dengan melaksanakan apa yang kita inginkan, apa yang hawa nafsu kita inginkan dan kita buat sendiri, perasaan dan emosi kita. Maka inilah yang merupakan perkara yang meragukan di dalam hati. Maknanya perkara sunnah yang jelas itu bukanlah perkara yang kita kata membawa kepada keraguan dan kesamaran, tetapi yang membawa kepada keraguan dan kesamaran itu adalah sikap kita sendiri yang melampau-lampau dalam agama, kita yang berlebihan dan melampau-lampau, dan itulah yang menyebabkan seseorang individu meninggalkan sunnah. Fal masiru ilaihi tarkun lis sunnah. Maknanya orang yang ada was-was ni, sebab apa dia jadi was-was? Sebab dia tak mau ikut sunnah. Itu je. Sebab dia tak mau ikut sunnah. Sebab dia, kita kata dia melampau, tanatta'a wa ghalau ataupun wa ghulu. Dia bersikap berlebihan dan melampaui batas. Dan itulah yang menyebabkan dia meninggalkan sunnah. Lalu bila dia tinggalkan sunnah, automatically dia akan ambil bid'ah. Bila orang yang tinggalkan sunnah ni, automatik dia akan buat bid'ah. Sebab tak ada pilihan lah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas,
Maknanya kita faham sini, orang yang berpaling daripada sunnah ni, dia tak ada pilihan yang ketiga. Dia ada dua pilihan je. Sama ada dia ikut sunnah ataupun dia ikut hawa nafsu dia. Sama ada dia ikut sunnah ataupun dia ikut hawa nafsu dia. Sebab itu dalam surah Al-Qasas ayat 50, Allah SWT kata apa? Bila Allah sebut dalam ayat 49, qul fa'tu bi kitabin min indillah wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian sikap kamu, yakni orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab, di kalangan ahlul kitab, bawalah sebuah kitab daripada sisi Allah yang dapat memberi panduan, yang dapat memberikan petunjuk lebih daripada Taurat dan Injil, supaya aku menerutinya. Bawalah dan supaya aku ikutnya, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar termasuk orang yang benar. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Kemudian kalau mereka tidak dapat menyahut seruanmu, menyahut cabaranmu wahai Muhammad, mereka tak boleh nak ikut apa yang Nabi SAW perintahkan. Mereka tak mau ikut sunnah Nabi, mereka tak mau ikut Nabi, tak mau akui Nabi SAW. Kalau mereka tak mau menyahut seruan Nabi, tak mau ikut Nabi, kita ambil dalam bahasa kita yang mudah, fa illam yastajibu laka, kalau mereka tak mau ikut sunnah Nabi, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Mereka hanyalah menuruti hawa nafsu mereka. Ahwa'ahum jamak, banyak hawa nafsu ni. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah lagi yang lebih sesat? Tidak ada lagi orang yang lebih sesat berbanding orang yang menurut hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk Allah. Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maknanya kalau kat sini, kalau kita buka dalam tafsir As-Sa'di yang disebut, tak ada dah pilihan yang ketiga. Dua pilihan saja. Sama ada kita ikut sunnah Nabi atau kita ikut hawa nafsu. Sama ada kita ikut syariat atau kita ikut hawa nafsu. Itu maksud ayat fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maknanya kalau tak ikut sunnah Nabi, automatically akan ikut hawa nafsu. Kalau tak ikut sunnah Nabi, confirm ikut hawa nafsu, confirm ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni bid'ah lah, benda bid'ah. Benda bid'ah. Dan meninggalkan apa yang Allah cintai. Maka itulah kita katakan kemuncak, ataupun kita katakan perkara yang masirun ilaihi, fal masiru ilaihi tarkun lis-sunnah. Orang yang dia last sekali, akhir sekali dia meninggalkan sunnah. Dia bagi alasan dia kononnya dia hati-hati, tapi sebenarnya bukan berhati-hati, dia tak ikut sunnah. Maknanya dia tinggalkan perkara yang jelas, itulah sunnah Nabi SAW, lalu dia pergi mengikuti hawa nafsu dan kehendak dirinya. Itu jadi sesat. Baik. Dan itulah sebenarnya yang kita kata kemuncak bagi orang yang was-was ni. Dia sebenarnya dia ghulu kan, dia melampau. Dia bersikap berlebih-lebihan dalam pengamalan agama. Yang mana perkara tersebutlah menyebabkan dia jatuh dalam menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Sebab itu kita sebutkan contoh sebelum ni kan, itra' fil madhi. Al-itra' ni apa kita kata larangan Nabi SAW kepada para sahabat untuk memuji baginda dengan berlebih-lebihan. Yakni
mujawazatil haddi fil madhi fil kalami ala syakhsin. Fi madhi nas. Kita melampaui batas dalam memuji manusia. Sebab itu Nabi SAW tegur, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu melampau-lampau dalam ucapan, dalam pujian kamu terhadapku. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani melampau-lampau dalam memuji Isa ibnu Maryam. Dalam sebutan adalah la tutruni, la tutruni ay mujawazatul haddi fil madhi wal kadbu fihi. Melampaui batas dalam pujian dan berdusta dalamnya. So ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Ahadithul Anbiya. Daripada Ibn Abbas, daripada Umar radhiyallahu anhu. Kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian melampau-lampau dalam memujiku. Melampau-lampau dalam memujiku. Yani mujawazatil haddi fi madhi wal kadhbu fihi. Melampaui batas dalam memuji-muji. Dan sehingga membawa kepada pendustaan dalam pujian. Janganlah kalian, kata Nabi SAW, melampau-lampau memujiku sebagaimana Nasara, sebagaimana orang Kristian memuji-muji, melampau-lampau dalam memuji Nabi Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku, yakni Nabi, hanyalah hambanya, hamba Allah. Maka katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya, cukup. Jangan lebih-lebih. Dalam riwayat Nabi SAW marah bila ada sahabat yang kata apa? Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, kau adalah apa? Tuan kami, kan? Dalam hadis riwayat Abu Daud. Imam Abu Daud letak dalam Kitabul Adab. Babun fi karahiyatit tamaduh. Bab makruhnya berlebih-lebihan dalam memuji. Nabi SAW bagi tahu dah kan. Nabi dengar daripada rombongan Bani Amir. Mereka datang jumpa Nabi SAW. Mereka pun kata, anta sayyiduna. Kemudian Nabi tegur mereka, as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu tuan bagi segala tuan itu Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka kata lagi, qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Mereka pun puji lagi Nabi. Dia kata, engkau lah yang paling hebat di kalangan kami, engkau lah yang paling hebat. Nabi tegur. Nabi kata, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Maknanya apa? Nabi kata, iqtasiru ala ihdal kalimatan min ghairi hajal mubalaghati fi bihima. Itu maksud qulu biqaulikum ay au ba'di qaulikum. Maknanya katalah, kalau kamu nak kata berpada-pada. Jangan kamu melampau-lampau. Wala yastajriyannakum syaitan. Maknanya jangan kamu membuka ruang-ruang syaitan untuk melampau-lampau, untuk masuk melalui sikap kalian yang melampau-lampau itu untuk menyesatkan kalian. Maknanya jangan sampai syaitan menguasai kalian dalam ucapan kalian. Qulu biqaulikum. Yakni maknanya berpada-pada kamu dalam berkata, berpada-pada kamu dalam memuji, berpada-pada kamu dalam berucap. Jangan sampai syaitan masuk menyesatkan kamu melalui kata-kata kamu. Itu maksudnya.
Itu kata Ibnu Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, la yaghlibannakum fayattakhidhukum jariyah. Maknanya jangan sampai syaitan tu menguasai kamu sehingga dia dapat cari jalan untuk merosakkan kamu melalui ucapan kamu, melalui pujian-pujian kamu yang melampau itu. So Nabi tegur. Nabi SAW tegur. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan apa? Ya ayuhan nas qulu biqaulikum fa innama tashqiqul kalam minasy syaitan. Maknanya Nabi tegur perbuatan kita ni terlampau apa? Tashqiqul kalam ni maknanya at-ta'ammuq fihi liyakhruj ahsan makhraj. Maknanya cakap tu sampai tahap macam bersusah payah. Sampai maksudnya kita punyalah nak cakap tu punya melampau-lampau sampai apa kita buat-buat. Kan? Dalam riwayat Imam Ahmad juga disebutkan qulu biqaulikum la yastahwiyannakum asy-syaitan. Ana Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'anillah. Wahai manusia, berkatalah dengan perkataan kamu, maknanya berpada-pada dalam cakap kamu, pujian kamu kepada seseorang. Jangan perkataan kamu itu menyebabkan syaitan akan menyesatkan kamu. La yastahwiyannakum asy-syaitan. Aku adalah Muhammad ibnu Abdullah wa Rasulullah. Aku Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah. Wallahi, demi Allah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'anillah. Demi Allah, aku tak suka kamu ni angkat aku melebihi apa yang telah Allah angkat aku, apa yang telah Allah letakkan aku. Maknanya Allah letak aku sebagai hamba-Nya dan Rasul-Nya, aku suka yang tu. Aku tak suka kamu angkat aku lebih daripada itu. Nampak? Dalam pujian boleh melampau. Dalam memuji, puji ni benda baik betul tak? Puji ni benda yang baik. Kita puji orang, benda yang baik. Bila orang tu berhak untuk dipuji, kita kena puji. Tapi jangan berlebihan. Kan? Jangan, apa dia kita kata, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sebab itu dalam riwayat lain, Nabi SAW kata, dalam Sahih Muslim, Nabi kata, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turaba. Kalau kamu nampak orang yang suka sangat puji-puji ni, idza ra'aitumul maddahin, kalau kamu tengok orang yang suka sangat duk puji ni, puji-puji sana, puji sini, puji sana, fahthu fi wujuhihimut turab, maka lemparkanlah pada wajah-wajah mereka itu pasir. Maknanya apa? Maknanya sebahagian ulama kata memang lempak betul. Memang lempak betul. Fahthu makna baling. Ulqu, warmu. Maknanya kata sebahagian ulama, khayyibuhum fala tu'tuhum syai'an limadhihim. Maknanya jangan kamu terpedaya, maknanya kamu jangan terpedaya dengan, maknanya kamu ingkari perbuatan mereka tu dan jangan beri apa yang mereka nak disebabkan pujian mereka. Itu sebahagian ulama, antaranya sahib Aunil Ma'bud disebut, maknanya kalau kamu tengok orang yang suka puji ni, maknanya kamu jangan bagi apa yang dia nak daripada pujian tu. Sebab dia puji tu ada sebab kan. Maknanya jangan bagi. Jangan layan lah. Maknanya jangan kamu layan pujian dia tu. Baik. Jadi dalam pujian, Nabi SAW melarang kita sikap melampaui batas. Bukan kita tak boleh puji seseorang. Individu boleh. Kan Nabi SAW pernah puji para sahabat. Nabi puji. Nabi puji Abu Bakar, Nabi puji Umar, Nabi puji Uthman, Nabi puji. Tetapi pujian yang tak menyebabkan mereka terpedaya. Dan pujian yang ada batasannya, tidak berlebih-lebihan. Dan Nabi SAW sendiri pun pernah sebut tentang kelebihan baginda. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu anak Adam. Ketua, sayyid, penghulu bagi anak Adam. Dan tiada apa kita kata, bukanlah sesuatu yang nak menunjukkan aku berbangga-bangga dengan berlebih-lebihan, tetapi ada satu hakikat. Tapi bila sampai ghulu, bila sampai melampaui batas, Nabi tak bagi. Baik, samalah juga macam kita mengkritik orang.
Dia kita kena faham, bila puji pun tak boleh berlebih-lebihan, bila kita mengkritik orang pun tak boleh berlebih-lebihan. Bila kita puji orang tak boleh berlebih-lebihan, so Nabi pun larang. Samalah juga bila kita kritik orang. Bila kita blame seseorang ataupun kita cela seseorang, tak boleh kita cela berlebih-lebihan. Benda yang kita mencela orang itu memang berhak untuk dia dicela. Tu pun tak boleh berlebih-lebihan. Sama juga dalam kecintaan dan kebencian, tak boleh berlebih-lebihan. Cinta tak boleh berlebihan, benci pun tak boleh berlebihan. Sama juga kita kritik orang tak boleh berlebihan. Kan? Puji tak boleh berlebihan. Cela dan juga mengkritik pun tak boleh berlebihan. Kan? Itu semua hulu lah. Maknanya kalau kita berlebihan, melampaui batas, maknanya hulu. Kita nak tajrih seseorang. Tajrih ni kita nak mencederakan seseorang, maknanya mencederakan, sama ada mencederakan dengan fizikal ataupun nak mencederakan dengan kita mencederakan apa kita kata dari sudut kita nak bagi tahu tentang kelemahan seseorang ataupun kita nak bagi tahu tentang keadaan seseorang ataupun kebatilan, kemungkaran seseorang. Ada batasan dia. Tak boleh kita berlebihan. Sama macam kita sembelih. Wa idza qataltum fa ahsinu fi qatlah atau fi qitlah. Apabila fa idza dhabhtum atau fa idza qataltum, apabila kamu menyembelih, maka perelokkanlah, ihsankanlah sembelihan kamu, apa yang kamu sembelih tu. Sama juga, tak boleh berlebihan, tak boleh melampaui batas. Itu ulama bahaskan termasuk dalam had qisas kan. Sama juga kita membalas kezaliman orang, tak boleh berlebihan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Berkenaan dengan ayat, berkenaan dengan apa kita kata balasan. Balasan pada orang yang buat zalim kepada kita. Dalam surah An-Nahl ayat 126 kan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, musuh kamu, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang ditimpakan kepada kamu. Maknanya tak boleh lebih. Fa'aqibtum atau fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kita nak balas, sama juga kita tak boleh balas melainkan semisal. Tak boleh lebih. Sebab macam contoh Abu Sufyan bila dalam perang Uhud kan, dia datang, dia kata u'lul hubal, bila Nabi SAW tercedera, sahabat-sahabat bawa Nabi SAW naik ke bukit Uhud. Abu Sufyan pun datang, dia kata Muhammad dah mati kan. U'lul hubal, tinggikan hubal, tinggikan berhala, agungkan berhala kita hubal. Kemudian sahabat tanya Nabi kan, apa kami nak jawab? Ya Rasulullah, apa yang kami nak jawab? Nabi suruh jawab apa? Allahu maulana la maulakum. Allah itu Tuhan kami, pembela kami, penolong kami, dan bukan pembela dan penolong kamu. Nabi suruh jawab dengan semisal dan tidak lebih. Nabi tak suruh maki kan. Nabi tak suruh maki, depa cakap tu maki terus, depa maki Abu Sufyan, maki mak dia, maki bapak dia, maki nenek dia, maki tok dia, tak. Nabi suruh jawab fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kamu pilih untuk sabar, itu lebih baiklah. Lebih baik bagi orang yang sabar. So Allah Ta'ala bagi option kan. Kita nak balas, kita jangan balas melampaui batas. Kalau kita start melampaui batas tu habis. Tak boleh. Kalau kita bersabar, itu lebih baik. Baik, jadi itu contohlah benda yang hulu, benda yang kita kata dalam kritikan, dalam kita
mengkritik kita dalam kita mencela pun tak boleh berlebihan. Kalau betul orang tu berhak untuk dicela pun tak boleh berlebihan. Mengkritik pun tak boleh berlebihan. Memuji tak boleh berlebihan, mengkritik dan mencela pun tak boleh berlebihan. Jadi masalahnya orang hari ni, bila dia mencela tu berlebihan. Berlebihan. Dan kadang-kadang tu melampau. Disifatkan orang tu dengan perkataan-perkataan yang cela, dengan perkataan yang keji. Dan kadang-kadang dia tak perasan Allah Ta'ala uji. Apa yang dikatakan pada orang tu maksudnya akhir sekali dia kena pada dia. Allahul Musta'an. Baik. Jadi itu contohlah, kita nak bagi contoh berkenaan dengan sifat ataupun had, mujawazatul had tadi. Maknanya kalau tak ikut sunnah Nabi SAW, maka dia akan automatically akan sesat dan automatically akan mengikuti hawa nafsu. Dan akan meninggalkan sunnah. Dan dia akan terjebak dalam bid'ah. Wa amma tamratu allati taraka Rasulullah SAW aklaha wa qala akhsha an takuna min as-sadaqah fadhalika min bab ittiqa'i syubhat wa tarku ma ishtabaha fihi al-halal bil haram fa inna tamra kana qad wajadaha fi baytihi wa kana yu'ta bi tamri as-sadaqah yuqsimuhu ala man tahilla lahu as-sadaqah wa yadkhul baytahu tamrun يقتات منه أهله فكان في بيته نوعان فلما وجد تلك التمرة لم يدري صلى الله عليه وسلم أي نوعين هي فأمسك عن أكلها فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات فما لأهل الوسواس وما له. Adapun tamar, buah tamar yang Rasulullah SAW pernah tinggalkan untuk makan. Yang Nabi bersabda, aku takut tamar ni, buah kurma ni, aku takut dia tak buah kurma yang termasuk daripada sedekah, termasuk daripada zakat. Ini termasuk daripada menjauhi syubhat. Fa min babi ittiqa'i syubhat, memang menjauhi perkara yang samar. Wa tarku mashtabaha fihi al-halal bil haram, dan meninggalkan sesuatu yang samar padanya akan kehalalan dan dengan keharaman. Kerana apa? Kerana tamar yang Nabi jumpa itu di rumahnya. Kurma yang Nabi jumpa itu di rumahnya. Dan Nabi SAW didatangkan, yu'ta bi tamri sadaqah, Nabi didatangkan dengan tamar sedekah. Kurma yang zakat tu. Nabi tak boleh makan kurma zakat. Jadi bila Nabi jumpa satu tamar yang dekat dengan rumah dia, Nabi tak makan. Sebab Nabi tak pasti sama ada tu tamar sedekah atau tamar yang bukan sedekah. Dan Nabi didatangkan buah tamar tu, tamar yang sedekah. Dan Nabi membahagikan bagi orang yang halal untuknya sedekah. Dan masuk ke rumah Nabi SAW tamar-tamar yang juga dimakan oleh Nabi SAW. Dan untuk menjadi qut, makanan ruji Nabi SAW dan ahli keluarganya. Ada juga kurma yang Nabi beli, yang bukan daripada kurma sedekah, yang Nabi boleh makan yang halal. Jadi, fakana fi baitihi naw'an, maka di rumah baginda SAW ketika itu ada dua jenis tamar. Pertama, tamar yang Nabi SAW sendiri beli ataupun hadiah daripada para sahabat, bukan sedekah, bukan tamar zakat, bukan sedekah. Satu lagi adalah tamar yang sedekah, tamar zakat. Nabi tak boleh makan tamar yang zakat tu. Dia tak makan. Maka bila Nabi SAW mendapati ada sebiji buah kurma atau tamar di atas jalan atau di dekat dengan rumah Nabi, dan Nabi tak tahu dia kurma tu daripada mana, daripada yang sedekah tu ke ataupun daripada yang Nabi SAW simpan untuk makan, untuk makanan ruji baginda. Fa'amsaka an akliha, maka Nabi pun menahan dirinya daripada makan benda tu, kurma tu. Maka hadis ini adalah asal bagi sikap wara' dan meninggalkan syubhat. Bukan hadis ini menjadi hujah untuk membela golongan yang was-was, ataupun menjadi alasan yang boleh kita katakan inilah dalil yang membenarkan perbuatan was-was. Itu bukan was-was. Sebab memang jelas kot Nabi SAW kan, buah kurma tu memang ada dua. Satu yang yu'ta bi tamri sadaqah, iaitu yang Nabi dibawa tamar untuk sedekah, untuk zakat, untuk Nabi bahagikan. Yang tu Nabi tak makan. Nabi tak boleh makan, diharamkan untuk Nabi makan. Nabi dan ahli keluarganya diharamkan untuk makan harta sedekah, harta zakat. Jadi tak boleh.
Satu lagi, kurma yang memang Nabi makan. Yang Nabi memang makan, maksudnya Nabi simpan tu untuk makan. Bila Nabi tengok dekat rumah dia tu ada satu kurma dan Nabi tak pasti. Itu kata Ibn Qayyim tu, la yadri. Min ayyi naw'aini hiya. Lam yadri sallallahu alaihi wasallam min ayyi naw'aini hiya. Nabi tak tahu, tak pasti kurma yang ada tu, sebiji kurma yang ada tu yang mana satu. Maka Nabi pun tahan diri dia daripada tak makan. Nabi pun tak makan lah. Itu meninggalkan syubhat. Wara. Bukannya waswas. Itu beza dia kan. Bukan waswas. Bukan sebab Nabi waswas. Sebab itu hadis tersebut tidak boleh menjadi alasan. Kita kata apa? Untuk membenarkan sikap waswas daripada ahli waswas. Maknanya dia tak jadi hujah pun untuk membenarkan waswas orang yang waswas ni. Sebab orang yang waswas dia guna hadis tu. Dia kata ni hati-hati, tengok Nabi pun sampai tahap Nabi berhati-hati daripada makan kurma kat rumah dia sendiri. Memanglah Nabi berhati-hati sebab Nabi tak tahu, dalam keadaan tak tahu kurma tu daripada sedekah ke ataupun daripada qut, daripada makanan ruji yang memang dihalalkan untuk Nabi. Sebab tu Nabi tahan diri dan Nabi tak makan. Tu wara'. Kan? Jadi tak sama dengan waswas. Waswas ni macam mana? Kurma yang ada yang dia dah terpisah, kurma yang memang dibeli tadi, dia waswas. Dia pergi beli kurma tu dibeli daripada duit dia balik dia terus waswas. Kurma ni halal ke tak? Itu waswas. Nabi tak macam tu. Kan? Nabi, kurma yang Nabi beli ataupun yang orang hadiahkan untuk Nabi ataupun yang Nabi beli sendiri, Nabi makan. Kurma yang Nabi tak tahu, kurma sedekah ke, zakat ke ataupun kurma yang daripada belian Nabi sendiri, Nabi berhenti. Itu wara'. Itu meninggalkan syubhat. Perkara syubhat tak jelas. Kalau jelas, Nabi akan makan lah. Kalau jelas itu adalah kurma ni, baru Nabi makan. Atau Nabi tinggalkan. Kan? Wa amma qaulukum inna Malikan afta fi man talaqa walam yadri awahidatan talaqa am talaqa aw wahidatan talaqa am thalathan wahidatan talq am thalathan. Ada pun perkataan mereka, maksudnya Imam Malik memfatwakan kepada seseorang yang telah menjatuhkan talak tetapi tidak tahu apakah talak yang dijatuhkannya itu talak 1 atau talak 3, bahawa yang jatuh adalah talak 3. Mereka mendakwa itu adalah annaha thalathu ihtiyatan. Annaha thalathun ihtiyatan. Mereka mendakwa talak itu jatuh talak 3 sebagai bentuk berhati-hati. Fana'am hadha qaul Malik. Memang ini adalah pendapat Imam Malik. Fakana madha, dan kenapa Imam Malik berpendapat dengan sedemikian? Afa hujjatun huwa 'ala Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad wa 'ala kulli man khalafahu fi hadhihi al-mas'alah hatta yajibu 'alaihim an yatruku qawlahum li qawlihi wa hadha al-qawlu mimma yuhtajju lahu la mimma yuhtajju bihi. Memang Imam Malik berpendapat dengan sedemikian. Tetapi apakah perkataannya itu boleh dijadikan alasan untuk membantah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan semua ulama lain yang berbeza pendapat dengan Imam Malik dalam masalah itu? Begitukah kita berfikir sehingga mereka harus meninggalkan pendapat mereka disebabkan oleh pendapat seseorang, padahal pendapatnya itu termasuk pendapat yang terbantah dengan hujah dan tidak boleh dijadikan hujah. Wa hadzal qawlu mimma yuhtajju lah la mimma yuhtajju bihi. Maknanya pendapat Imam Malik kat situ marjuh. Kan? Dia pun bagi alasan Imam Malik fatwa kata kalau orang tu dia jatuh talak tapi tak tahu talak tu jatuh tu talak yang dijatuhkan tu 1 atau 3, dia ragu-ragu. Kemudian jatuhlah talak itu talak 3. Itu fatwa Imam Malik, dia berkata. Imam Ibnul Qayyim kata ya memang fatwa Imam Malik. Tapi fatwa Imam Malik ni bercanggah dengan fatwa-fatwa imam yang lain. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Dan ulama-ulama yang lain yang berbeza pendapat. Maknanya pendapat tu tak betul lah. Dan terbantah
mimma yuhtajju lahu la mimma yuhtajju bihi. Maknanya tak jadikan hujah lah. Kan? Tetapi dia terbantah dengan hujah. Bukan dengan bukan dia dijadikan hujah. Kerana dia termasuk pendapat yang marjuh lah. Kan? Ala anna hadha laysa min babil waswas fi syai'. وإنما حجة هذا القول أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحريم فهو يقول قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق والشك في رفعه بالرجعة فإنه يحتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة ويحتمل أن يكون ثلاثا فلا ترفعه الرجعة وقد تيقن سبب التحريم والشك فيما يرفعه. Tetapi kalaulah kita katakan fatwa Imam Malik itu sedemikian, fatwa itu tak termasuk sedikit pun dalam urusan was-was. Walaupun kita kata jawapan pertama tu kita kata pendapat Imam Malik tu bukan hujah, kan? Sebab kena bawa dalil. Ini panggil apa? Adabul bahth wal munazarah. Adabul bahth wal munazarah ada perbahasan berkenaan dengan isu ni. Satu kita kata dia isu yang perlukan ketelitian jugalah. Sebab tu dalam kitab Adabul Bahthi wal Munazarah oleh Syekh Asy-Syinkiti dia ada dibincangkan isu macam ni lah. Isu-isu macam ni maknanya ilzam. Macam mana itu penting juga tu. Sebab orang hari ni dia orang nak berdebat tapi tak reti. Maknanya berdebat tapi orang ajak dialog je bukan berdebat. Tapi tak tahu apa, tak reti. Nak menganjurkan dialog ilmiah pun tak reti. Kemudian dia tuduh orang. Tuduh orang lari apa semua kan. Jadi zaman sekarang ni zaman orang tak reti kan. Ramai tu tak reti, dia boleh reti. Allah musta'an. Macam baik. Jadi Imam Malik dekat sini bukan maksud Imam Malik, fatwa Imam Malik tu tak ada sedikit pun termasuk dalam was-was. Tetapi pendapat Imam Malik tu alasan dia talak itu dapat mengharuskan pengharaman isteri bagi suami. Sedangkan rujuk raja'ah. Raja'ah ni maknanya kembali rujuk. Boleh menghilangkan pengharaman itu. Lalu dia mengatakan penyebab pengharaman telah jelas iaitu talak. Sedangkan dia ragu-ragu mengenai hilangnya pengharaman itu dengan ar-raja'ah, dengan rujuk. Sebab itu ada kemungkinan bahawa masih terbuka kesempatan untuk rujuk. Untuk raja'ah, untuk kembali. Tetapi ada kemungkinan pula bahawa talak tersebut talak 3 sehingga tidak memungkinkan untuk langsung dia merujuk. Jadi dia telah meyakini penyebab pengharaman dan masih meragukan hilangnya pengharaman itu. Itu pendapat Imam Malik. Maknanya Imam Malik bukan bina pendapat tu atas was-was macam geng-geng was-was dakwah tadi. Wal jumhur yaqulun an-nikahu mutayaqqinun wal qati'u lahu al-muzil li hillil faraj mashkukun fih. فإنه يحتمل أن يكون المأتي به رجعيا فلا يزيل النكاح ويحتمل أن يكون بائنا فيزيله فقد تيقنا يقين النكاح وشككنا فيما يزيله فالأصل بقاء النكاح حتى يتيقن ما يرفعه. Adapun jumhur ulama mengatakan nikahnya telah jelas dan meyakinkan, sedangkan pembatal nikah yang menghilangkan kehalalan faraj, yakni kemaluan tersebut masih diragukan. Ini talak. Kerana boleh jadi yang dilakukan orang tersebut adalah talak raj'i yang tidak menghilangkan hukum pernikahan atau talak bain yang menghilangkan hukum pernikahan. Sementara itu kita telah meyakini terjadinya pernikahan dan meragukan terjadinya pembatalnya. Pada prinsipnya nikah tersebut tetap berlaku sehingga ada keyakinan tentang terjadinya pembatalnya. Maknanya sekarang ni yang diragukan adalah talak tu. Maknanya jumhur ulama pegang dengan asal bagi seseorang suami isteri itu al-baqa'u ala nikahihi, kekal atas pernikahan dia. Sebab dia yang jadi masalah, dia ragu sama ada talak tu 1 atau 3. Jadi bila dia ragu, jumhur kata balik pada asal lah, balik pada asal. Bila dia ragu-ragu, balik pada asal dia nikah lah, balik asal dia suami isteri lah. Simple kan? Fal aslu baqa'un nikah hatta yutayaqqanu ma yarfa'u. Ini jumhur punya pendapat. Sebab tu yang sahihnya pendapat jumhur ni. Sebab kita tak memudahkan untuk orang untuk berpisah. Kan? Kalau dia main sikit, saya ada dengar ragu-ragu lah, ada perasaan saya rasa macam saya talak isteri saya. Kita pun tergesa-gesa, jatuh talak. Tak ke bodoh? Tak ke kita kata apa?
menimbulkan perkara yang lebih berat implikasinya, cerai bukan benda ringan. Kan? Lebih baik kita berhati-hati, maknanya membina sesuatu keraguan itu dengan mengembalikan kepada asal. Asal memang dia orang menikah, asal memang dia orang suami isteri yang sah. Sehinggalah datang keraguan, sehinggalah datang pembatal yang membatalkan pernikahan mereka itu dengan yakin. Itu hatta yutayaqqanu ma yarfa'u, sehingga yakinlah apa yang dapat mengangkat pernikahan tu, dapat membatalkan pernikahan tu. So tak bolehlah kita terus kan, maknanya orang tu mai datang jumpa mufti, dia kata saya ada terdengar bisikan suruh saya cerai, talak isteri saya pun dalam hati cerai, talak isteri saya 3. Oh, kita pun terus kata jatuh talak. Tak boleh lah. Itu maksud jumhur ulama ni, maknanya kena balik pada asal lah. Kalau dia ragu-ragu, al-yaqin la yuzalu bisyak, dia balik pada keyakinan lah, pada benda yang yakin. Benda yang yakin, confirm dia tu suami pada isteri tu. Tapi dia hanya semata-mata ragu-ragu, saya jatuh talak atau tak. Tak jadi. Balik kepada asal, kau memang isteri atau suami kepada dia, kau tak jatuh talak, itu asal. Kalau kau ragu-ragu, pendapat Imam Malik tu dibina sebab pasal kita kata orang tu dia jatuh talak 3 sekaligus. Itu yang jadi masalah tu. Wal jumhur yaqulun an-nikah, ini kita baca tadi, fa in qultum faqad tayaqqana at-tahrim wa shakka fi at-tahlil qulna ar-raj'iyyah laysat biharamin 'indakum la lihadha tujawizuna wa ta'waha wa yakunu raj'atan idha nawa bihi ar-raj'a fa in qultum bal hiya haram wa ar-raj'a hasalat bin niyyati hal al-wat'i qulna la yanfa'ukum dhalika aidan fa innahu innama tayaqqana tahriman yazulu bir raj'ati lam yatayaqqan tahriman la tu'athiru fihi ar-raj'ah. Baik. Jika mereka mengatakan ini kalian di sini merujuk pada ahli waswas. Ni hujah mereka, alasan mereka, syubhat mereka. Mereka kata pengharaman telah meyakinkan, sedangkan penghalalan masih diragukan. Pengharaman maksudnya talak tu mengharamkan lah, ya. Talak tu mengharamkan kemaluan seorang isteri kan, maknanya dia tak boleh kan. Iaitu dia kata pengharaman telah meyakinkan, sedangkan penghalalan masih diragukan. Syakku fit tahlil, tayaqqana fit tahrim. Qulna, kami menjawab, Imam kata kami menjawab, bukankah menurut kalian wanita yang ditalak raj'i itu halal untuk disetubuhi, di mana persetubuhan tersebut sekaligus merupakan rujuk jika si suami berniat untuk rujuk. Maknanya kalau talak raj'i, maknanya talak yang bukan talak bain lah, talak yang masih boleh dirujuk. Bukan talak yang memisahkan, maknanya secara pasti, maknanya memisahkan terus. Tetapi talak raj'i maknanya dia boleh dirujuk. Dan bila rujuk tu adalah dengan perbuatan suami itu mendatangi isterinya. Bila suami itu mendatangi isterinya, maka itu adalah sekaligus perbuatan rujuk. Itu hujah Imam Ibn Qayyim. Maka maknanya persetubuhan tersebut adalah dikira sebagai rujuk. Wal raj'atu hasalat, apa tu kita kata di sini, wa yakunu raj'atan idza nawa bihi ar-raj'ah. Fa in qultum, kalau kamu jawab bal hiya haram, bahkan itu haram, mereka kata, wal raj'ah hasalat bi niyyati halil wati, mereka kata raj'ah yang rujuk itu, rujuk daripada penceraian itu terhasil dengan niat untuk merujuk ketika persetubuhan. Qulna, Imam kata, kami menjawab, la yanfa'ukum dhalika aidan, tidak bermanfaat, tidak berguna alasan kamu itu lagi. Kerana apa? Dia meyakini pengharaman yang bersifat sementara itu boleh dihilangkan dengan rujuk kembali, dan belum meyakini pengharaman yang secara tetap yang tidak boleh dihilangkan dengan rujuk. Maknanya tak ada manfaat lah, sebab memang orang yang bila ditalak tu dia yakin bahawasanya bila ditalak raj'i, pengharaman tu, pengharaman yang berlaku adalah bersifat sementara dan boleh dihilangkan dengan dia rujuk.
Dan dia tak meyakini pun pengharaman secara kekal yang tak boleh dihilangkan dengan rujuk. Maknanya orang yang dia jatuh talak tu pun dia tahu. Jadi tak bermanfaat kalau kamu katakan ianya tetap haram. Sehinggalah dia niat untuk, maknanya dia kena niat untuk rujuk. Tak, maksudnya sebab tu Imam Ibn Qayyim bagi sini, maknanya perbuatan seorang suami itu dia kembali maknanya dia dalam keadaan dia talak tu, talak raj'i yang boleh dirujuk, maknanya perbuatan dia mendatangi isteri dia tu menunjukkan dia telah rujuk, kan? Baik. Tapi isu ni panjang lah kalau nak bincang kat sini. Tapi kat sini kita nak ilzam pada orang yang kata waswas tadi, ya. Qulna, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, la yanfa'ukum aidan atau sini dia kata sini, wa laysa al-maqsudu taqriru hadhihi al-mas'alah wal maqsudu annahu la rahata fi dhalika li ahli al-waswas. Yang bukanlah maksud kita kat sini untuk membahaskan isu ini dengan terperinci. Taqrir hadhihi masalah, bukan. So dia tak ada isu, dia bukan, kita kata bukan, Imam Ibn Qayyim tak bermaksud untuk bincang isu ni secara terperinci. Wal maqsud annahu la rahata fi dhalika li ahli al-waswas. Yang maksudnya di sini adalah apa? Tidak ada alasan bagi ahli waswas untuk membenarkan pendapat mereka, untuk menggunakan fatwa Imam Malik itu untuk menjustifikasikan perbuatan waswas mereka. Tak ada. Maknanya dia tak ada isu waswas pun kat sini, kan? Dia tak ada, maknanya apa yang fatwa ulama tu dia tak boleh mereka nak jadikan sebagai alasan untuk membenarkan waswas mereka. Tak ada pun. Tak ada bentuk waswas pun sebenarnya. Tak ada langsung bentuk waswas. Maknanya kalau kalam Nabi SAW pun tak ada bentuk waswas, fatwa ulama pun sebenarnya tak ada bentuk waswas. Yang waswas ni kamu. Kamu yang waswas. Tak ada pun benda lain yang waswas. Kamu sendiri yang masalah. Kamu salahkan hadis, kamu salahkan Quran, kamu salahkan hadis, kamu salahkan fatwa ulama. Kamu salahkan tu maknanya kamu gunakan fatwa ulama, kamu gunakan ayat Quran, kamu gunakan hadis untuk kamu menjustifikasikan waswas kamu. Macam ahli bid'ah lah, mereka nak membenarkan bid'ah mereka gunakan hadis, mereka gunakan ayat Quran. Tapi ayat Quran tu tak membenarkan bid'ah mereka. Hadis pun tak membenarkan bid'ah mereka. Tetapi mereka, hawa nafsu mereka lah yang mendorong mereka untuk melakukan bid'ah tersebut. Sama juga macam orang waswas. Faslun wa amma man halafa bitalaqi annaha fi hadhihi al-lawzah حبتين ونحو ذلك مما لا يتيقنه الحالف فبان كما حلف عليه فهذا لا يحدث عند الأكثرين وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولا فإن النكاح ثابت بيقين فلا يزيله بشك. Ini isu ni dia ni sikit, dia berat sikit lah bila kita nak perincikan isu berkenaan dengan isu teknikal ni. Tapi ini penting lah sebenarnya, penting kalau kita nak faham maksudnya macam mana Imam Ibn Qayyim bantah syubhat. Macam mana dibantah syubhat ahli waswas. Baik. Jadi kita naktafi bihadzal qadar. Baik, ada soalan ni. Bermakna hidayah ini diberikan oleh Allah atas daya usaha seorang untuk mencari. Begitukah Ustaz, dan Allah menutup hidayah bagi yang tak mahu ikut? Ya. Hidayah diberikan oleh Allah atas daya usaha seseorang untuk mencari. Ya, Allah Ta'ala sebut wa yazidullahu alladhina ihtadaw bil huda. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah bagi petunjuk, Allah tambahkan petunjuk bagi orang apa? Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat 76. Allah kata, dan Allah menambahkan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk, orang yang ikut jalan petunjuk. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maraddah. Poin di sini Allah kata wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah menambahkan petunjuk, hidayah bagi orang-orang yang nak ikut hidayah, nak ikut petunjuk. Orang yang ada usaha untuk mencari petunjuk, ada orang yang usaha untuk mengikut kebenaran, mengikut hidayah, mencari hidayah petunjuk. Mafhum mukhalafah dia, Allah takkan bagi petunjuk bagi orang yang tak mau cari petunjuk.
Apa dia? Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Bila mereka sendiri yang menyeleweng, mereka sendiri yang tak mau cari daripada petunjuk, zaghu azagha Allahu qulubahum. Itu dalam surah apa? As-Saff ayat 5. Bila mereka itu yang berpaling, bila mereka sendiri yang menyeleweng dari kebenaran, zaghu, mereka tak mau ikut petunjuk, mereka tak mau berusaha untuk mencari jalan petunjuk, mereka berusaha mencari jalan penyelewengan, mereka menyelewengkan diri mereka daripada petunjuk, mereka menjauhkan diri daripada jalan kebenaran, mereka menjauhkan diri daripada jalan petunjuk. Zaghu azaghallahu qulubahum, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mereka sendiri yang menyeleweng, maka Allah menyelewengkan hati-hati mereka. Allah membiarkan mereka sesat. Sebab Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Kan? Ya. Hidayah itu diberikan adalah atas daya usaha seseorang untuk percaya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dalam surah Maryam tadi kita. Itu dalil dia. Allah tambahkan petunjuk pada orang. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dalam surah Al-Kahfi. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda, fityatun amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Sebab mereka beriman kepada Tuhan mereka, usaha mereka, itu usaha mereka, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Sebab usaha mereka, sebab daya mereka, usaha mereka sendiri untuk mencari. Dan orang yang tak mau, Allah tak bagi. Kita ada banyak kuliah daripada asatizah ahli sunnah. Ustaz-ustaz yang mengajar Quran dan sunnah ni ramai. Alhamdulillah, bukan sikit, ramai. Daripada utara sampai ke selatan, daripada dalam negeri sampai ke luar negeri, sampai ke luar negara, daripada negara jiran sampailah ke negara yang dekat dengan kita, sampailah daerah kita, sampailah dalam negeri kita, daerah kita, mukim kita. Ada saja orang ataupun pendakwah, guru, asatizah yang mengajar dan mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah, petunjuk. Tetapi ada orang, dia pilih untuk tak mau dengar. Dia pilih untuk dengar benda-benda khurafat. Dia pilih untuk dengar benda-benda yang karut-marut. Dia pilih untuk dengar benda-benda yang disuka sahaja. Dia pilih untuk dengar apa? Benda-benda yang bid'ah. Dia pilih untuk mendengar benda-benda yang syirik, benda-benda khurafat. Pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada pintu jahannam. Maka dia sesat disebabkan pilihan dia. Ya, Allah sesatkan dia disebabkan dia sendiri yang pilih jalan kesesatan. Itu kita kena faham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang menyalahi takdir, ada yang menyalahi takdir, sedangkan mereka berpaling daripada hidayah. Apa nasihat kita sebaiknya? Baik. Yakni orang yang menyalahkan takdir sedangkan mereka berpaling daripada hidayah, tak boleh lah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencipta manusia itu tanpa ada pilihan. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, dia ada pilihan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Maknanya apa yang Allah jadikan kehendak. Kehendak manusia itu Allah bagikan kehendak. Allah bagi mereka pilihan. Dan mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang tidak mengikuti kebenaran, bagaimana dia nak menyalahi takdir sedangkan dia sendiri tak tahu takdir dia. Dia sendiri tak tahu takdir nasib diri dia. Sama ada bahagia atau celaka, dia sendiri tak boleh nak pastikan. Kerana takdir Allah itu adalah ilmu Allah. Ketetapan Allah itu berdasarkan ilmunya yang telah ditetapkan secara azali, dan ilmunya itu berterusan. Allah SWT mengetahui segala sesuatu secara azali. Jadi mereka yang berpaling daripada hidayah, apa alasan mereka nak menyalahkan takdir sedangkan Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala bagi mereka pilihan.
Liman syaa an yu'min, liman syaa an yakfur, liman syaa yastaqim, liman syaa an yazigh, an yudil. Maknanya siapa yang Allah Ta'ala bagi pilihan, bagi kehendak untuk dia, kalau dia nak pilih untuk dia beriman, untuk dia mendapat dia mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran, maka Allah bagi pilihan. Dan bagi orang yang nak kafir, bagi orang yang nak menyeleweng tu, Allah bagi juga pilihan. Dia boleh buat pilihan. Bila dia dah dapat buat pilihan, kenapa dia nak salahkan takdir? Tak, kita kata dia nak salahkan Tuhan, maknanya salahkan takdir, nak salahkan Tuhan. Sedangkan Allah dah bagi. Allah bagi dia pilihan untuk dia pilih sama ada nak celaka atau bahagia. Kalau dia pilih kebahagiaan, maka itulah sebenarnya yang Allah SWT nakkan. Tapi kalau dia pilih kat jalan yang kecelakaan, jalan kebinasaan, maka kata Nabi SAW, "Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah." Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah, dan siapa yang mendapatkan selain itu, yakni keburukan, maka janganlah dia mencela melainkan diri dia sendiri. Maknanya orang yang dia berpaling daripada hidayah, dia tak boleh salahkan Tuhan. Sebab Tuhan dah bagi dia pilihan. Tuhan dah bagi dia hidup di dunia ini. Tuhan tak matikan dia lagi, Tuhan bagi dia pilih. Macam mana dia boleh salahkan Tuhan sedangkan Tuhan masih bagi dia pilihan? Dia boleh pilih untuk ikut kebenaran, dia boleh pilih untuk ikut jalan petunjuk, dan dia juga boleh pilih jalan kesesatan. Tapi dia pilih jalan kesesatan, macam mana dia, apakah alasan yang kita nak katakan boleh kita jadikan alasan untuk dia blame Tuhan? Dia menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir maknanya menyalahkan Tuhan lah. Dia kata Tuhan dah tetapkan saya gini. Tak, bukan. Kamu yang pilih. Kamu yang pilih untuk tak ikut jalan kebenaran. Kamu yang pilih untuk tidak solat. Kamu yang pilih untuk tidak berpuasa. Kamu yang pilih untuk tidak meninggalkan perkara yang haram. Kamu yang pilih untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kamu yang pilih untuk melakukan kebaikan. Kamu ada pilihan. Kita bukan Jabariyah, fatalism, yang menafikan kehendak atau menafikan iradah makhluk, menafikan pilihan. Mereka mengatakan kita ni dipaksa oleh Tuhan. Tidak, kita diberikan pilihan. Sebab itu dalam Quran sangat banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah memberi kita pilihan. Allah SWT cipta kita dan dia bagi kita kehendak. Dia bagi kita kehendak untuk pilih sama ada jalan yang benar atau jalan yang buruk. Nasihat dia itulah. Maknanya kita nasihat, maknanya kita bagi tahu kat dia orang, Allah Ta'ala dah cipta kita, dia bagi kita pilihan. Kalau dia tak bagi kita pilihan, sudah tentulah kita terpaksa melakukan sesuatu dan bagi tak, kan? Mana ada orang yang berakal, kan? Kita sekarang yang tengah dengar kuliah ni pun kita buat pilihan untuk kita dengar. Kita boleh buat pilihan sama ada untuk kita tak dengar ataupun kita dengar. Sama ada kita masih dengar atau tak, sama ada kita keluar ataupun kita masih kekal ataupun dengar di kuliah lain dan sebagainya. Itu pilihan, kan? Maksudnya Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Dan tidak sepatutnya pilihan itu yang kita pilih itu salah lalu kita menyalahkan takdir. Tak boleh lah, kan? Tak boleh lah, kan? Di Sandakan Sabah saya tak kenal Ustaz, tapi alhamdulillah itu kita kata nikmat. Nikmat hari ini di mana kita dipisahkan dengan beratus-ratus kilometer, beribu-ribu kilometer, tetapi dengan nikmat teknologi yang ada ini, maknanya dakwah itu sampai. Kebenaran itu sampai. Tauhid itu sampai. Sunnah itu sampai. Kebaikan itu sampai. Sebagaimana syirik juga sampai. Bid'ah juga sampai masuk. Kan? Benda maksiat pun masuk. Sampai juga kat kita. Macam itulah kita kata, maknanya Allah Ta'ala tentukan kepada kita, walaupun kita tak jumpa dekat tempat kita tu ada orang yang mengajar sunnah, tetapi Allah Ta'ala buka jalan yang lain. Tetap ada. Melalui
media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube dan sebagainya, adanya kuliah-kuliah yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kita kata mengikuti kebenaran dan membawa kepada hidayah kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan berdasarkan pemahaman salaful ummah. Baik. Jadi kita doakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tetapkan kita di atas jalan hidayah. Jauhkan kita daripada menyeleweng dan tergelincir daripada jalan kebenaran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta Allah Taala jangan la tuzigh qulubana, jangan gelincirkan hati-hati kita setelah Allah Taala dah bagi petunjuk dekat kita. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ati. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati, tetapkanlah hati-hati kami ini di atas agamamu. Palingkanlah hati-hati kami ini kepada ketaatan kepadamu. Jangan kita minta kita dijauhkan, jangan kita minta jauhkan kita daripada menyeleweng dan tergelincir daripada jalan yang lurus. Itu yang paling penting. Baik. Jadi insya-Allah naktafi bihadzal qadar. Kita berhenti setakat ini, maknanya kita akan masuk pada fasal akan datang, kita akan masuk bincangkan tentang masih lagi syubhat orang was-was ni. Maknanya kita nak tengoklah sikit berbaki yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim. Kita akan ringkaskan apa yang patut kita ringkaskan supaya kita lebih jelaslah apa yang akan dimaksudkan, apa yang nak dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam pembahasan berkenaan dengan syubhat ahli waswas ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.